Yang dirahmati Allah, Ustaz pengurusi majlis, seterusnya kepada pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-datuk, datin-datin, seluruh muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini insya-Allah tajuk kita adalah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita mulakan dengan apakah yang dimaksudkan dengan redha Allah. Selalu kita sebut perkataan redha Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan redha Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita pergi kepada bab kedua, mencari redha Allah itu, kita kenal dulu apa redha Allah Subhanahu wa taala dan apakah kepentingan redha Allah dalam kehidupan kita ini. Redha Allah Subhanahu wa taala bermaksud serahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Redha Allah bermaksud serahan ataupun pemberian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya ini. Dan kenapa perlunya kita redha Allah Subhanahu wa taala? Kita ada kehidupan kita, kita ada tenaga, kita boleh bekerja, kan? Kita boleh berbuat usaha itu dan ini. Kenapa perlu redha Allah? Kan? Kenapa kita perlu redha Allah? Kita mungkin ada harta, harta kita mungkin banyak di bank, mungkin kita ada beberapa biji kereta, kita ada beberapa rumah. Perlu apa redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apa perlu redha Allah Subhanahu wa taala? Kita ada segala-gala, kan? Kita ada orang yang sayang kita sekeliling kita, kita ada pangkat mungkin, kan? Kita mungkin ada kekuasaan. Kenapa perlu redha Allah Subhanahu wa taala? Kita ada segala-gala. Kenapa perlunya kita redha Allah Subhanahu wa taala itu? Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, abang-abang yang saya doakan yang kebaikan sekalian, kita sebagai manusia sangat-sangat memerlukan keredaan Allah Subhanahu wa taala kerana 3 sebab. Kan? Kalau kita ada semua, kenapa perlu redha Allah? Kan? Berapa ramai orang yang dia tidak faham kenapa dia perlu redha Allah Subhanahu wa taala. Kita perlukan redha Allah Subhanahu wa taala ni kerana 3 sebab. Yang pertama, kenapa kita perlu redha Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertamanya, kita perlukan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa maksud redha? Iaitu pemberian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ni kalau sayang kepada kita, dia akan berikan keselamatan kepada kita. Kita ada undang-undang di negara kita, apa perlu kita takut tentang keselamatan? Mungkin antara kita punya senjata api, kita boleh jaga diri kita, ataupun tenaga yang kuat. Kenapa perlu keselamatan? Yang paling penting sekali, keselamatan daripada iblis dan syaitan. Itu yang paling besar. Sebab asal penciptaan kita bangsa manusia, bermulanya terhina iblis itu. Dalam Al-Quran Allah rakamkan dalam surah Al-Hijri ayat 38. Ketika manusia ini diciptakan, maka bermulalah saat iblis itu terhina. Dan iblis oleh kerana diengkar dan mungkar kepada perintah Allah untuk hormat kepada Adam, maka dia dihalau daripada syurga, disingkirkan daripada bersama-sama para malaikat yang ada di langit itu. Sebelum dia keluar daripada syurga, dia bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis dalam surah Al-Hijri ayat 38? Iblis menyatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uziyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis, aku bersumpah, pertama, akan aku perelokkan segala maksiat di mata anak Adam, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di depan Allah Subhanahu wa taala yang Allah rakamkan depan Al-Quran. Allah rakamkan dalam Al-Quran untuk kita ingat. Jadi redha Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali yang kita perlukan, redha Allah supaya kita selamat daripada sumpah iblis ini. Sebab dia bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akan aku elokkan maksiat di mata anak Adam.
Ramai hari ini orang yang membuat keengkaran dan kemungkaran, dia tak rasa dia engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan bahaya. Bahaya kan? Dia buat maksiat, dia buat kemungkaran, dia tak rasa dia buat kemungkaran. Hari ini seorang anak menderhaka pada mak ayah, dia tak rasa dia derhaka pada mak ayah. Padan muka ustaz, saya lari daripada rumah ustaz. Padan muka mak ayah saya. Dia ada rasa. Ada seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada isterinya. Biar ustaz, biar ada rasa sikit, derhaka sangat, malas saya bagi nafkah. Padahal yang suruh bagi nafkah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa dia bersalah ketika dia tak membagi nafkah kepada isterinya. Dan redha Allah inilah akan menjaga kita. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-Ku tidak ada kuasa kamu menyesatkannya, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang Aku anggap seperti sampah. Nauzubillah. Allah biarkan orang Allah anggap seperti sampah, Allah biarkan. Yang mengikut ghawin, mengikut hawa nafsu dia. Ini bahayanya kalau kita hidup tanpa redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan bermaharajalela dalam diri ini. Syaitan bermaharajalela dalam hati ini. Syaitan bermaharajalela dalam tubuh badan ini. Sampaikan sesat dan sampaikan tidak merasa maksiat itu satu maksiat. Tidak rasa kesalahan itu satu kesalahan. Ni. Dalam hadis Nabi sebutkan syaitan boleh berlari di dalam aliran darah ini. Bagaimana syaitan ini boleh menguasai diri kita? Dalam Al-Quran Allah sebut ada antaranya dengan bisikan-bisikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia yang membisik-bisikkan dalam hati manusia daripada golongan jin yang tak nampak dan juga manusia. Ada yang tak nampak, ada yang daripada manusia yang telah dipengaruhi oleh iblis, dan nasihat pula kita terpengaruh dengan nasihat itu. Dia berbisik-bisik. Bukan ayah-ayah saya sekalian, kita boleh kenal macam mana bisikan nafsu dengan bisikan iblis. Boleh kenal kan? Boleh kenal. Bisikan nafsu ni dia merengek. Pergi pasar raya, tengok beg tangan, balik malam tak boleh tidur. Beg tangan, cantiknya. Syaitan ni bisikannya merancang. Kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau buat macam ni. Kau cakap kat laki kau, jantan tak guna, kau cakap je, cakap. Tinggal kita dah nak mengikutkan ke tidak. Suami balik, kita pun jantan tak guna. Kita ikutkan cakap iblis itu. Iblis ni dia merancang. Kau pergi, kau buat macam ni, kau buat macam ni. Kau lari je, kau buat macam ni, kau buat macam ni. Itu iblis. Boleh kenal. Bisikan nafsu dengan bisikan iblis boleh kenal. Bisikan iblis ni dia merancang. Tanpa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terpengaruh dengan rancangan mereka, dengan tipu daya iblis. Tanpa redha Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita akan rasa tersilau dengan janji-janji iblis itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar macam mana kan kalau iblis, syaitan, banyak ayat-ayat tentang iblis dan syaitan itu, dan kita akan terpagar dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita memerlukan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapat keringanan di atas segala ujian. Manusia ni disulamkan hidupnya dengan ujian. Manusia ni disulamkan hidupnya dengan kesusahan dan kesenangan. Hidup kita ni bagai tikar. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita sihat. Jadi orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diberi jalan keluar bagi masalah. Beza orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang tidak beriman ni dia buntu. Orang beriman bukan orang yang tidak diuji dengan masalah. Tidak. Orang beriman orang yang diuji tapi diberi jalan keluar bagi masalah. Seperti mana Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit bertahun-tahun, setengah rawi kata 7 tahun diuji dengan sakit.
sampai berulat badan ini. Maknanya orang beriman diuji juga dengan sakit, tapi akhirnya Allah bagi kesembuhan. Kan? Akhirnya Allah bagi juga kesembuhan. Jadi kita diuji, tapi orang yang diberikan keredaan Allah Subhanahu wa taala diberi jalan keluar bagi segala permasalahan. Kalau kita punya irada Allah, kita angkat tangan, maka Allah sebut dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Tuhanmu berkata, berdoalah kepada aku, pasti aku akan memustajabkan bagi kamu. Kita kan banyak ajat, buka kan banyak ajat gitu. Banyak ajat kan, ayah, abang saya sekalian, kan kita banyak ajat. Macam-macam yang kita minta. Syarat ataupun cara dia adalah carilah redha Allah. Kita kan banyak masalah. Ada dua benda yang Allah jadikan untuk kita rapat dengan Allah. Satu hajat, satu lagi masalah, musibah. Dua benda ni akan menjadikan kita rapat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua benda ni tak ada, kadang-kadang orang lupa Allah Subhanahu wa taala. Kan kita banyak hajat, kan kita banyak susah. Kan kadang-kadang hati kita sedih. Kadang-kadang hati kita ni hidup kita ada permasalahan-permasalahan hidup. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan minta Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan perlunya kita cari redha Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiganya, kerana kita ini dari Allah Subhanahu wa taala dan sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita nak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redha Allah. Apa maksud redha? Balik pada takrifan, iaitu pemberian kasih sayang Allah kepada kita hamba. Pemberian kasih sayang. Kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang, ayah-ayah saya sekalian, kita mati hari ini tidak pulang kepada isteri, tidak pulang kepada anak. Malam meninggal, pagi dihantar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kita ni sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah yang kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tengah nak pulang kepada dia. Memang confirm nak menghadap pada dia. Memang confirm nak supaya Allah tu suka dekat kita. Allah tu beri kasih sayang kepada kita. Allah tu meredai kita. Confirm yang kita perlukan benda tu. Sebab kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan pulang itu sangat jauh. Kubur, berapa lama kubur tu nak sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala? Sangat jauh. Macam mana kalau kita terbenam dalam tanah itu tanpa keredaan Allah Subhanahu wa taala? Betapa susahnya hidup keseorangan dalam itu. Betapa susahnya hidup dalam keadaan yang bersendirian, dalam gelap, dalam keadaan yang kalau dimurkai Allah Subhanahu wa taala, auzubillah. Itu baru kat kubur. Bangkit-bangkit padang mahsyar. Padang mahsyar. Padang mahsyar pula 50,000 tahun akhirat dibiarkan, dihamburkan. Allah sebut dalam Quran, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, hari di mana manusia seperti kelkatu yang berterbangan, bangkit daripada kubur, ke depan tak tahu mana nak pergi, ke belakang tak tahu mana pangkal, ke kanan tak tahu mana nak diarah, ke kiri tak tahu mana nak pergi, tak tahu mana ni. Tapi orang yang ada keredaan Allah Subhanahu wa taala diiringi malaikat di bawah perlindungan arash. Arash ni tempat VIP lah. Tak bersesak-sesak di padang mahsyar itu. Diiringi oleh malaikat di bawah perlindungan arash Allah Subhanahu wa taala. Orang ada redha Allah. Tak habis lagi. Habis fasa padang mahsyar, timbangan. Nak senang faham, bukan macam ni, bukan nak senang faham. Dipaparkan pakai slide ni. Ini dia kesalahan-kesalahan yang tidak sempat ditaubatkan. Sebut nama. Sipulan bin Sipulan ke depan kita kan. Paparkan sampai setengah rawi menyatakan punya malu. Kalau dosa tak taubatkan, punya malu sampai gugur dagingnya. Kita kat dunia kalau malu cuma kebas pipi kan. Kebas pipi malu. Ini gugur daging. Bayangkan paparkan macam tu. Tak sangka Pak Haji ni bukan main lagi, kan? Tak sangka kakak ni dengan orang bukan melembut ni. Assalamualaikum. Rupanya menengking laki kuat juga ni. Tak sangka betul lah kan. Dipaparkan tu. Menjuling laki macam nak terjojol biji mata menjuling kan. Tak sangka kan. Dipaparkan. Kalau tak ditaubat, masya-Allah. Orang yang mempunyai redha Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang mempunyai redha Allah akan diberikan kitabnya dengan tangan kanan dan akan dihisap, dikira-kira dengan hisap yang ringan, dikembalikan kepada ahli keluarganya dalam keadaan gembira. Hisap tu banyak diskaun. Tak apa. Okey, lepas. Hisab yasira. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ini Allah cerita kepada kita orang punya redha Allah Subhanahu wa taala. Dah timbang-timbang tak habis lagi. Kena lalu titian siratal mustaqim pula. Yang bawahnya itu jurang-jurang api neraka. Macam mana nak selamat bu? Macam mana nak selamat kak? Kalau anda kata kita melintas tanpa keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setengah rawi menyatakan bahawa 3000 tahun perjalanan akhirat. 1000 mendatang, 1000 naik, menegak dan 1000 turun. Bawah tu gaung-gaung api neraka. Ada lidah-lidah api neraka yang cuba kait pula. Kecilnya titian siratal mustaqim seolah-olah seperti rambut di belah 7, gelap, berkabus dengan tak nampak kita nak melintas seorang-seorang. Kalau tanpa rahmat Allah, Masya Allah, susahnya. Nak ke syurga, nak lepas ke syurga, nak lepas, last check, nak lepas tu. Oi, kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala susah nak lepas. Sebab itu kita sangat berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah satu-satunya Nabi kita Muhammad, satu-satunya Nabi yang mendoakan umat kita. Doa kita, ya Allah umatku kesiankan, ya Allah kesianlah umatku, ya Allah kesianlah umatku, ya Allah. Dan hasil doa Nabi itu tidak pernah diberi kepada umat-umat terdahulu gandaan pahala kecuali kepada umat Muhammad. Umat Muhammad saja diberi gandaan pahala. Kita sembahyang isyak kejap lagi, satu sembahyang berjemaah 27 kali ganda, macam 27 kali sembahyang. Bukan ayah-ayah saya sekalian, kalau tak nak solat jemaah tak apa, tapi buat 27. Allah akbar, Allah akbar, Assalamualaikum, Allah akbar, habis 27 penatnya, lebih penat lagi kan. 27 kali. Kalau kita 40 tahun kita solat jemaah jaga, bermaksud macam kita solat 1000 tahun, macam kita hidup 1000 tahun sembahyang kan. Kalau 10 tahun 270 tahun punya ibadah, 20 tahun sudah apa? 540 tahun punya. Kalau 40 tahun memang solat Jumaat tu macam hidup 1000 tahun. Umat dulu 1000 tahun penat nak sembahyang 1000 tahun. Nak tahan hati, kalau anda kata sakit hati kat suami kan, 1000 tahun mesti hati tahan. Tapi umat Muhammad digandakan pahala, berganda-ganda pahala. Sabar buka, sabar. Kan? Bang, ayah, sabar kan? Sabarlah juga ustaz. Tapi dalam hati terbakar, siapa yang tahu. Kan? Sabar kan? Maksudnya berganda-ganda Allah SWT bagi. Itu kelebihan umat Muhammad. Masya umat Muhammad kalau tak lepas ke syurga memang nasib badan lah. Dosa tak ganda, pahala ganda. Kalau tak lepas memang nasib badan lah. Sebab tu syaitan buka umat Muhammad lagi kuat digoda. Kak, bu, jangan derhaka pada suami. Kan? Jangan derhaka pada suami. Syaitan itulah yang nak attack dia. Sebab dia tahu kita mudah masuk syurga. Bang, ayah-ayah saya sekalian, jangan tak bagi nafkah kepada keluarga, kepada isteri. Walaupun isteri kita bekerja, kena bagi nafkah. Tetap kena bagi nafkah. Sebab tanggungjawab itu penting bagi seorang suami. Akan dipersoalan bertanggungjawabkan. Kalau kita tak mampu bagi nafkah, minta dua benda, terang je. Pertama, minta halal ya. Buat muka welfare sikit, minta halal. Yang kedua, minta hutang lah. Nanti kalau dah mampu, nanti saya bayar lah. Jangan. Kita kalau sebagai anak, taat pada mak ayah. Kan? Kita umat Muhammad ni senang masuk syurga. Sebab itu yang goda kita general. Yang goda kita ni orang besar. Yang setan-setan besar namanya. Yang goda kita. Sebab kita mudah masuk syurga. Jadi 3 sebab kenapa kita perlu redha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya sebab keselamatan. Yang keduanya sebab keringanan kepada musibah. Dan yang ketiganya sebab untuk kita pulang kepada Allah sebagai hamba Allah yang dialu-alukan. Jadi hari ini walau siapa pun kita, aku banyak harta, tapi adakah dengan harta itu menyelamatkan aku daripada syaitan? Oh tak boleh. Aku nak cari redha Allah. Aku ada apa saja dalam diri aku ni, ada kekuasaan, ada kekuatan, tapi adakah nak selamatkan kita daripada akhirat? Oh, kita perlu redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada 3 benda kita cerita, kita sangat-sangat perlu dengan redha Allah Subhanahu wa taala.
Macam mana nak cari redha Allah? Kita dah sekarang, kita faham sekarang, perlunya aku kepada redha Allah Subhanahu wa taala ini. Macam mana nak cari redha Allah Subhanahu wa taala? Nak memburu redha Allah Subhanahu wa taala ni macam mana, Bu? Macam mana ayah-ayah saya sekalian? Redha Allah Subhanahu wa taala datang dengan 3 keadaan. Dengan 3 keadaan. Yang pertama, redha datang dengan redha. Macam pantun dah pula, kan? Redha datang dengan redha. Redha Allah tu datang dengan apa? Dengan kita redha kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Redha datang dengan redha yang pertama. Maksudnya apa? Segala apa yang berlaku dalam hidup kita ni, kita terima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima dulu, terima. Usaha, kemudian usaha. Sebab penerimaan itu sebenarnya telah kita terima daripada alam rahim lagi. Kita sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ni, ketika mula roh ni nak ditiupkan ke dalam janin, malaikat telah memberitahu seluruh jalan kehidupan kita. Macam ni hidup kau, macam ni hidup kau. Kita baca hadis 40 Imam Nawawi tu. Kan? Malaikat terangkan jodoh macam mana, rezeki macam mana, kematian macam, dan diterangkan semua. Setuju tak setuju? Kalau ketika itu roh kata macam tak best lah hidup ni, tak setujulah. Kalau tak setuju, kita tidak akan dilahirkan, gugur ataupun la ilahi meninggal. Tapi yang jadi besar panjang sekarang kita ni semua ni yang boleh duduk sini, kita telah redha, aku terima segala apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terima. So, pernah tak tuan-tuan sekalian datang ke satu majlis yang kita tak pernah hadir ke majlis itu, tapi macam aku macam pernah lalui lah majlis ni. Macam aku duduk sini, ada bunga sini, ada air sini, ada orang kat sini. Pernah tak? Kita duduk waktu majlis, kita macam macam pernah lalu lah benda ni. Kenapa kita macam pernah lalu? Sebab kita pernah dipaparkan benda tu dekat alam rahim lagi. Maksudnya apa? Roh kita telah setuju dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akal benda baru, hati benda baru. Itu kadang-kadang akal tak terima, hati tak terima, kita jadi memberontak. Memberontak tidak mendatangkan ketenangan. Memberontak tidak datangkan keterangan. Sebab apa? Sebenarnya hati dan akal berlawanan dengan roh yang telah bersetuju. Kita menongkolkan, apalah, susah lagi ni lah, susah. Dia takkan mendatangkan ketenangan. Apa erti hidup tanpa ketenangan? Pertama apa? Ya Allah, aku redha dengan ketentuan daripada Engkau. Ini ketentuan daripada Engkau, ya Allah. Cuma tunjukkan aku jalan yang terbaik. Bagaimana? Sebab ini telah ditentukan. Takdir yang baik selepas ini macam mana, ya Allah? Aku minta. Mohon kepada Allah begitu. Bukan kita mendongkol, kita tak setuju, kita akan berlawanan diri kita sendiri itu. Jadi redha datang dengan apa? Redha datang dengan redha. Kita meredai Allah, nanti Allah akan meredai kita. Ini gelaran kepada seluruh para sahabat. Dalam Quran Allah sebut apa ciri sahabat? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, Allah juga redha kepada mereka. Sampai golongan sahabat itu tercatat dalam sejarah sebagai golongan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab redha datang dengan redha. So, latih diri. Apa yang berlaku, redha dulu. Hilang kasut, aku redha ya Allah, tapi gantikan yang lebih baik ya Allah. Kan? Saya kalau ada hilang barang, teringat guru saya. Guru saya dulu pesan sangat. Saya sampaikan pesanan ni balik kan. Kalau kita ada hilang barang, 3 benda terus. Pertama, ya Allah, aku syukur ya Allah. Ya, barang aku hilang, tetapi tidak hilang semua. Kasut hilang, tapi masih lagi ada benda-benda lain, alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih Tuhan, kerana orang lain yang mengambil, bukan aku yang mengambil. Yang ketiga, ya Allah, dengan keberkatan sabar aku, gantikan aku dengan lebih baik. 3 benda ni kalau barang hilang. Kalau kita membebel pun, dia tak akan datang balik pun. Apa pun, kasut pun hilang, kan? Kalau hilang duduk tak apa, hilang sebelah pula tu. Apa maka kita hilang sebelah kasut kan. Redha melahirkan redha. So, apa yang di dalam hidup kita ni, kita belajar untuk redha. Kena belajar, benda tu kena belajar. Benda tu kena latih. Benda tu kena biasakan. Sebab kita manusia, kadang-kadang tidak terbiasa dengan keadaan itu. Ada orang yang dilahirkan memang keluarga dia tu, dia nampak bapak dia redha, ayahnya, ibunya orang yang redha, dia mudah mencontohi ibu dan ayah dia. Ada orang tak. Ada orang kadang-kadang hidupnya itu penuh dengan keadaan yang keluarga yang mungkin maki orang sana, maki orang sini. Jadi mana kena berlatih, kena belajar. Ataupun kadang-kadang kita dibesarkan dalam keadaan yang berbagai-bagai, kena latih untuk terima redha. Redha melahirkan redha.
Yang keduanya, redha datang dengan manusia. Macam mana redha datang dengan manusia? Bagi anak, keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu dan ayah. Redha datang dengan manusia. Ada beberapa golongan manusia, kita kena cari redha dia. Allah sebut dalam Quran, wala takul lahuma uffin. Jangan kamu kata uffin ni maksudnya atadajjaru. Apa-apa perkataan yang memberi maksud aku benci. Cak, cok, ele. Jangan sebut pada mak ayah. Jangan sebut. Apa-apa perkataan atadajjaru, aku benci. Jangan sebut pada mak ayah. Dan apa maksud mak ayah itu? 5 jenis mak ayah. 5 jenis mak ayah. Apa dia? Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Dalam hadis Nabi menyatakan, ma imra'atin tatlubu ridha zawjiha illa wala thawab Maryam wa Asiyah. Mana orang perempuan yang berusaha mencari redha suaminya dalam keadaan susah, akan diberikan pahala kesusahan Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Asiyah. Sayyidatina Maryam nak redha Allah, terpaksa mengandungkan Nabi Isa tanpa ayah yang penuh dengan fitrah. Macam mana cerita mengandungkan? Dia tu orang yang memang terkenal dijaga keturunan yang baik-baik, dijaga oleh Nabi Zakaria pula. Dia mengandung. Cerita macam mana? Tak, Allah sudah mengandung. Kau ni satu bapak aku. Sampai dengan kalau kita baca surah Maryam, ketika nak lahir tu, dia lari ke satu tempat sampai dengan tepi jalan diluputkan dah. Macam tu sampai. Macam mana? Dah beranak, dah bersalin, ingat habis. Tapi alaika udah ila Urushalim, balik ke Jerusalem. Macam mana nak bawa baby ni? Dah malu, aku dah lari. Dah mana dah aku diluputkan. Balik alaika udah ila Urushalim, balik ke Jerusalem. Balik rupanya anak ini yang bercakap. Ingatkan dah habis. Wah, anak ini pula bercakap dia. Raja Jerusalem ketika itu King Herod. Kalau anak ini boleh bercakap bagi kecil, nanti besar dia tentu akan jadi orang bijak, takut dirampas tahta. Keluar pula satu arahan, bunuh anak ini. Lepas itu Maryam bawa anak ini dan Isa lari ke Mesir, ke Tanah Mesir. Tak jumpa sebab dulu tak ada gambar. Anak-anak bawah 2 tahun arahan ini dibunuh. Kalau dekat Baitul Laham tu ada kubur kepala bayi. Beribu orang bayi yang dibunuh. Kerana nak cari Nabi Isa AS. Dia tak habis tu. Tak. Habis di Mesir, balik pula ke kampung halaman asal ya. Iaitu ke Nasirah ataupun ke Nazareth. Ke Jesus of Nazareth. Ke kampung asal Siti Maryam. Di sana pun kena fitnah dan sebagainya, tak habis. Pahala taat di Siti Maryam diberi kepada ibu-ibu akak-akak yang berusaha mencari redha suami. Siti Asiyah, isteri Fir'aun, lagi lah. Macam mana taat suami yang suami itu ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam mana? Diberi pahala itu. Jadi bukan kita sebagai anak cari redha dari ibu ayah, dan kita sebagai isteri cari redha daripada suami. Kita sebagai seorang suami cari redha dengan tanggungjawab. Sebab seorang suami dinilai dengan tanggungjawab. Itu yang kedua. Bagaimana cari redha Allah? Redha datang dengan redha manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana nak cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiganya, redha datang dengan peristiwa. Redha datang dengan peristiwa. Bagaimana? Musibah. Redha datang dengan peristiwa. Datang musibah, Allah nak tengok. Diuji kamu itu untuk melihat manakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Datang musibah, macam mana kita melayani musibah itu. Datang masalah, macam mana kita berhadapan dengan masalah itu. Kadang-kadang kita kata, aku tak nak masalah, aku benci masalah, aku nak lari daripada masalah, aku tak nak masalah. Tak nak apa-apa pun, tak nak masalah pun. Kita nak lari daripada masalah, kita nak tenang. Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok pada hidup kita, Rasulullah insan yang penuh dengan masalah dalam hidup dia. Tapi kenapa Rasulullah ada masalah, Rasulullah tenang. Rasulullah ada masalah, Rasulullah makin mulia. Rasulullah ada masalah, Rasulullah makin bahagia. Maksudnya
masalah itu. Yang besar, macam mana cara kita berhadapan dengan masalah itu. Redha datang dengan peristiwa. Apa contoh lain? Redha datang dengan peristiwa, antara lain sakit. Dia redha diuji kesakitan. Macam mana kita berhadapan dengan sakit? Diuji dengan peristiwa, orang datang menganiaya kita, hutang tak nak bayar, beli catering pakai nama kita, orang tulari kita kena kerja bank, harta pusat kita tak dibagi dengan betul, orang-orang menganiaya kita. Bagaimana kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan itu? Kan? Jadi redha datang dengan 3 cara. Redha datang dengan redha datang dengan manusia, dan redha datang dengan peristiwa. Itu cara macam mana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutupnya, semua soalan. Orang yang punya redha Allah Subhanahu wa taala ini, akhirnya ketika dia nak dijemput oleh malaikat Israel, Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allah sebut dalam Al-Quran. Itu yang orang yang punya redha Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dalam keadaan tenang bahagia dengan iman, matinya dalam keadaan tenang bahagia dengan iman, dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan tenang bahagia dengan iman, dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan tenang bahagia dengan iman. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya, kepada ibu, ayah yang saya sayangi sekalian, abang-abang, kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian, orang sentiasa mencari redha Allah dan juga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ucap amin. Amin. Sekian saja. Anda boleh terima kasih.